might get fired after that. TikTok ialah platform media sosial yang popular di dunia. Pada awalnya, ia dikenali sebagai Musical.ly, namun pada November 2017, Beijing ByteDance Technology menukar nama aplikasi tersebut ke TikTok. Satu kertas kerja daripada Bagnil Bosen dan Kontes mendedahkan bahawa keperluan hiburan khususnya menjadi pemacu yang paling relevan untuk memahami pelbagai tingkah laku di TikTok. Secara khusus, ia dinyatakan bahawa keinginan untuk meluaskan lingkungan sosial seseorang dan mendapat populariti menjadi profiting kepada penyertaan seseorang dalam TikTok. TikTok digunakan terutamanya oleh generasi muda pada masa kini. Malah 47.4% pengguna TikTok di seluruh dunia berumur di bawah 30 tahun. TikTok juga boleh menjadi satu ketagihan yang boleh mengganggu kehidupan harian dan persekitaran seseorang. My 18-year-old brother got scammed 6,000 ringgit. It all started with a hi dear. Sebagai teman sebilik dia, bagaimanakah situasi ini mempengaruhi anda? Setahun yang lalu, kehidupan saya paling sukar dan sangat stres. Saya tidak dapat fokus dalam pembelajaran, tidak dapat tidur yang tenang dan juga menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Saya pakai daripada pinggan 20 poin. We're launching a new program where you can get paid to make possible effects based on rewards. Cucuk saja awak boleh dekat PC tu. Ini dia terus connect. Sebab apa saya tengok ini? Apa kena orang PC? Tara, tengok sini. Kibar ada promosi kat TikTok. Haiya, jangan kacau lah. Selalu baca je. CGPA saya menurun dengan mendadak, membuatkan saya kemurungan sehingga mencederakan diri sendiri. Sebagai rakan serumah Ravina, saya dapat memerhatikan bahawa Ravina sangat bersifat mementingkan diri sendiri dengan sentiasa menggunakan telefon bimbit untuk merekod TikTok. Dia juga tidak belajar dan perkara ini dapat dilihat dalam CGPA dia yang menurun. Bukan sahaja perkara ini mempengaruhi Ravina, tetapi ia juga mempengaruhi rakan serumahnya. Hal ini kerana suasana rumah sangat bising dan tidak dapat belajar dalam suasana bising. Ravina juga tidak membuat kerja rumah pada hari Minggu, hanya TikTok sepanjang hari. Subramani. Siapa dah dapat dengan harga murah boleh terus check up kan saja sekiranya kita tukar. We got assignment lah. Okey lah, nantilah saya copy dari kawan lain. Pada pendapat saya, sebagai kawan sekelas Ravina, dari segi akademik, Ravina tidak melakukan tugasan yang diberi oleh pensyarah. Hal ini menyebabkan markahnya merosot. Dia juga selalu meniru ketika ujian di dalam kelas kerana tidak mempunyai waktu untuk mengulang kaji pelajaran kerana terlalu ketagihan dengan TikTok. Sebagai rakan sekelas, saya perhatikan dia tidak fokus dalam kelas dan menggunakan TikTok pada waktu kelas. Dia melakukan TikTok live pada waktu kelas. Ini mengganggu konsentrasi teman sekelasnya. Kadang-kadang dia memaksa saya untuk turut serta dalam TikTok live. Saya memang tidak suka kelakuan begini yang mungkin menjejaskan imej baik saya. Hal ini menyebabkan saya untuk tidak berkawan dengan Ravina selepas ini. Pada pendapat saya, sebagai kawan baik kepada Ravina, saya rasa dia mempunyai perubahan ketara dari segi kelakuan. Contohnya, dulu semasa zaman persekolahan, Ravina seorang yang sangat aktif dalam aktiviti sosial, aktif dalam sukan, dan dia juga memegang jawatan sebagai majlis tertinggi dalam co-curriculum. Hal ini semua disebabkan oleh ketagihan TikTok. Ravina
banyak menghabiskan masa dalam TikTok. Dia tidak tahu untuk menguruskan masa untuk diri sendiri dan lebih sedihkan ialah dia tidak meluangkan masa sesama ahli keluarga juga. Saya rasa untuk Rabina sekarang dia mempunyai mindset yang semuanya adalah konten untuk TikTok dan dia tidak tahu macam mana menilaikan masa dan perasaan orang lain. Pada satu ketika dia menyedari apa yang dia lakukan dan betapa terganggunya kepada orang lain. Saya tahu betapa sukanya untuk menghentikan sesuatu yang kita pernah lakukan. Tetapi selepas beberapa kaunseling dan nasihat, dia berhenti menggunakan TikTok dengan cara yang tidak baik yang mengganggu orang lain. Rabina beransur-ansur kembali kepada dirinya yang dahulu selepas beberapa kali kaunseling dan dorongan. Ia memberi saya perasaan yang sangat gembira dan bersyukur untuk melihat dia berubah menjadi lebih baik. Dia mula belajar dan bersosial dengan rakan sekelas yang lain. Selain itu, dia juga membantu keluarganya untuk membuat kerja rumah dan meraihkan Deepawali bersama mereka. Walaupun TikTok mempunyai pangkalan pengguna yang besar dan merupakan platform media sosial yang popular di seluruh dunia, tetapi hanya sedikit sahaja yang kita tahu tentang mekanisme psikologi yang terlibat dalam penggunaan TikTok. Seperti ramai orang tahu tetapi sering lupa, media sosial adalah tempat orang mencari hiburan dan berita. Namun, jika ia tidak digunakan dengan betul, ia berpotensi mengubah hidup ramai orang secara drastik.